Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak mentadabbur ayat 72 daripada surah Al-Maidah, juzuk yang ke-6. Kat sini tajuknya bahaya syirik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar. Sadaqallahul azim. Takut betul tengok ayat ni, sebab ini ayat tentang ancaman kepada orang yang melakukan syirik kepada Allah. Syirik ini besar maksudnya, dan antara dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih besar, orang yang menjadikan tubuh badannya, menghambakan dirinya kepada satu Tuhan yang lain. Tetapi dalam masa yang sama, manusia ini boleh jadi syirik apabila kata-katanya cenderung kepada syirik kepada Allah. Boleh jadi juga perbuatan itu cenderung kepada syirik kepada Allah, ataupun pengakuannya, hatinya cenderung kepada nak syirik kepada Allah. Contohnya, bila kata-kata menyebutkan, tak apalah, Tuhan tak ada, tak apalah, aku buat semua ni hasil kerja aku. Menampakkan macam tidak ada kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kaya, dia rasakan kekayaan itu datang daripada dia semata-mata. Sebab manusia ni bila dah kaya, bila dah berpangkat berdarjat, hilang segala kerendahan hati. Inilah yang menyebabkan manusia boleh jadi syirik. Hati ni bercakap-cakap, hati ni berbisik-bisik, benda-benda yang boleh menyebabkan manusia itu jadi murtad dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, syirik khafi, syirik yang kecil, yang tersembunyi itu adalah bagi orang yang kuat takbur, yang sombongnya. Begitulah yang ada pada Firaun. Allah Taala jadikan ia syirik akbar, mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Dan dalam masa yang sama juga, kesombongannya itu menunjukkan dia orang yang syirik cara tersembunyi. Jadi dua-dua dia dapat, syirik besar dapat, syirik kecil pun dapat. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Di sini kata Allah nak menafikan mana-mana kelompok manusia yang mengatakan Tuhan itu selain daripada Allah. Dan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi aljannah. Allah Taala haramkan kepada manusia-manusia yang mengatakan syirik kepada Allah itu, yang telah mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah itu, akan mereka syurga. Allah Taala haramkan mereka syurga. Bukan sekadar tak boleh masuk syurga, tuan-tuan, bau syurga pun tak dapat. Dan wa ma'wahun nar, tempat mereka ini adalah neraka Allah. Sebab itu kita ulang-ulang dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Tuhan kita sembah, kepada Tuhan kita minta pertolongan. Tapi kadang-kadang kalaulah mulut kita ini banyak kita cakap kepada Tuhan minta pertolongan, tapi kita banyak minta pertolongan selain daripada Allah. Bila nak meniaga, kita minta syaitan, kita minta iblis, kita minta guna jalan yang buruk, kita guna rasuah. Benda-benda ni kita anggap boleh membantu kita. Ya, mungkin boleh membantu kita sekadar di dunia, tapi menjahanamkan nasib dan kehidupan kita, dan tak ada untung langsung waktu kita berada di hari akhirat kelak. Ini kena jaga-jaga. Ini pesanan yang besar dan manfaatnya untuk kita fahami, sebab Allah memerhatikan kita. Jalan kehidupan kita ini dipandu atas jalan syariat. Tapi kalau manusia ini kerjanya menyekutukan Allah, kerjanya mensyirikkan Allah, merasakan dirinya Tuhan. Sebab itu dalam sejarah, berapa banyak manusia yang bertuhankan dengan kuasa, hancur Firaun. Manusia yang bertuhankan dengan harta, yang mana kalau kita tahu Qarun itu kekayaannya cukup hebat, cukup istimewa, sampai ke tempat kita orang cari harta Qarun. Punya banyak harta Qarun ni, Allah Taala tenggelamkan Qarun sebab ditutup matanya dek kerana kekayaannya. Syirik kerana menyembah duit, menyembah harta. Ada juga orang begitu. Hari-hari rasa pening kepala kalau duit tak cukup. Tak kira kalau amalan tak cukup tu berapa banyak ada ke berapa banyak kurang. Tapi kalau duit tak cukup, rasa susah hati, rasa penat. Maka sebab itu kawan-kawan, bagaimana Allah Taala nak sebut wa ma lizzalimina min ansar. Tidak ada pun penolong bagi orang yang zalim. Orang yang zalim dekat muka bumi ni mungkin dipandang, mungkin dijaja oleh orang-orang kaki pembodek, kaki penzalim. Tapi kena ingat, orang yang zalim ini di hari akhirat dia akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar kezaliman adalah syirik. Apakah maksud zalim ini? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kena ingat, orang yang zalim ini tidak akan mendapat apa-apa bantuan, dan esok di hari akhirat akan mendapat kemusnahan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini sama-sama insya-Allah kita jadikan diri kita sebagai manusia yang sentiasa meletakkan ibadat kita, akidah kita dan juga syariat kita hanya sembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk kepada yang dicipta, bahkan tunduk kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.